Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachahau, Vanakkam. Saudara pengurusi majlis, Barisan Kepimpinan, PH, BN, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Kita elok memulakan ucapan saya ini dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan doa turunnya hujan, kerana hujan ini insya-Allah membawa manfaat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya di sini yang sebenarnya mencipta 3 sejarah. Yang pertama, ringkas dia, saya belajar di Seremban ni 5 tahun di Maktab Rendah Sains Mara Green Lane satu ketika dulu, tahun 70-an. Itu satu sejarah. Sejarah yang kedua yang sama pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, pada 2018 yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan telah mencipta sejarah dengan memberi undi sebanyak 9,832 undi kepada saudara Aminuddin Harun. Tahniah dan syabas kepada pengundi-pengundi Sikamat. Dengan kemenangan saudara Aminuddin Harun, saudara-saudari telah menobatkan Adun Sikamat sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan. Itu adalah satu pilihan yang tepat. Tahniah dan syabas kepada khususnya saudara-saudari di Sikamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, itu 2 sejarah. Sejarah yang ketiga pula untuk diri saya, buat pertama kalinya, kalau dahulunya kita serang menyerang, buat kali pertamanya hari ini, malam ini, sepentas dengan satu ketika lawan, iaitu kawan-kawan kita dari Barisan Nasional. 3 sejarah, cara ringkas yang telah dicipta. Saya ingin mengimbau sedikit tuan-tuan dan puan-puan. PRU yang lepas, apabila kita memasuki pilihan raya yang lepas, PRU 15, apa yang berlaku? Yang berlaku, setiap parti memasuki PRU 15 itu dengan kekuatan masing-masing. PH masuk PRU 15 dengan kekuatan PH. BN masuk PRU 15 dengan kekuatan BN. Dan seterusnya. Perancangannya untuk menubuhkan kerajaan perpaduan tidak timbul apabila kita memasuki PRU yang lepas. Sejarah telah membuktikan kepada kita bahawa kita, rakyat Malaysia, telah membuktikan perbezaan itu kita boleh letak ke tepi. Kesengketaan kita boleh letak ke tepi kerana apa? Kerana kita meletakkan kepentingan yang lebih besar di hadapan kita, sehinggakan yang satu ketika itu dulu kita lawan, tetapi kita boleh duduk semeja untuk membincangkan masa depan negara, kepentingan rakyat. Tahniah dan syabas pada semua daripada kita di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Bukan senang nak duduk semeja. 24 tahun kita serang menyerang. Bukan senang. Saya dengan UMNO di wilayah persekutuan pun, kita selalu bersengketa. 24 tahun, 25 tahun. Tetapi keputusan pilihan raya yang lepas telah membuktikan bahawa kita boleh, kita mampu untuk meletakkan kepentingan rakyat di hadapan, kepentingan negara di hadapan, dengan meletakkan perbezaan itu di tepi kita. Tetapi kita harus ingat juga bahawa kita bersama bukan kerana kita nak bersama semata-mata. Titah tuanku, pilihan tuanku untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kita taat pada tuanku. Tapi kita tak berhenti di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita boleh terus mengukuhkan kerajaan perpaduan, kerana apa?
mengumumkan ketibaan Saudara Rafizi Ramli. Beri tepukan yang gemuruh. Selamat saya. Saya tak perlu cakap panjang oleh kerana Saudara Rafizi dah sampai. Saya sambung sikit je, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita boleh letak ke tepi perbezaan kita, persekentaan kita dengan meletakkan kepentingan rakyat dan kepentingan negara di hadapan kita. Itu sebabnya. Dan kita dalam masa yang sama, 8 bulan ini, kita telah juga dapat membawa satu kebersamaan yang lebih banyak di kalangan kita. Kita menolak rasuah. BN pun tolak rasuah sekarang. Kita meletakkan tata kelola good governance di hadapan. BN pun dah setuju sekarang. Kerana apa? Kerana kita meletakkan kepentingan rakyat dan negara di hadapan kita. Itu perkara yang kedua yang saya nak sebut. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada dalam musim apa? Musim kaum. Apabila dapat datangnya pilihan raya, sama ada pilihan raya umum, sama ada pilihan raya negeri, sama ada pilihan raya kecil, musim kaum akan timbul. Kerana apa? Mereka tidak ada modal lain. Saya nak tanya, saya dilahirkan sebagai seorang Melayu. Adakah pilihan saya? Bukan pilihan saya. Saudara Mani dilahirkan sebagai seorang India. Adakah pilihan dia? Tidak. Kita dilahirkan sama ada kaum Melayu, Cina ataupun India ataupun Dayak, Kadazan, bukan pilihan kita. Jadi kalau itu bukan pilihan kita, apa kita nak sibuk-sibuk tentang kaum? Kenapa kita nak perkecilkan satu kaum dengan kaum yang lain? Kita boleh sayang kaum kita. Saya sayang kaum Melayu. Salah ke tidak? Tak. So, Datuk Nazri sayang ke Melayu, salah atau tidak? Tak salah. Saudara Manivanan sayang kepada kaum India, salah atau tidak? Tak salah. Saudara Chua di belakang sana sayang atau tidak kaum Cina? Tak salah. Salah dia apabila apa, tuan-tuan dan puan? Kita sayang kaum itu, tetapi kita tidak boleh menzalimi kaum yang lain. Apabila kita mula menzalimi kaum yang lain, kita tidak melakukan yang adil. Itu sebabnya kita boleh sayang kaum kita masing-masing, tetapi kita jangan sekali-kali menzalimi kaum yang lain. Satu perkara pasal kaum ini, tuan-tuan dan puan-puan, perkara 153-1. Selalu kata bahawa itu dalam perlembagaan negara meletakkan kepentingan melindungi keistimewaan orang Melayu. Itu dalam perlembagaan 153-1. Kita harus ingat juga dalam artikel yang sama melindungi keistimewaan orang Melayu dan anak-anak negeri di Sabah dan Sarawak dan kaum-kaum lain yang ada, yang sah di Malaysia ini. Maknanya dalam artikel 153-1 itu menuntut kita menghormati orang Melayu, kaum-kaum di Sabah dan Sarawak dan semua kaum yang lain di negara kita. Jangan kita ambil sebahagian daripada perlembagaan itu saja, tetapi tuntutan perkara 153-1 ini menuntut kita menghormati semua kaum yang ada di Malaysia ini. Akhir sekali, sebagai seorang Islam, kita harus ingat, tak boleh kita tolak surah Al-Hujurat ayat 13. Apa dia sebut? Allah mencipta berbagai-bagai kaum untuk apa? Untuk lita'afu. Untuk kita berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Bukan untuk kita benci-membenci, bukan untuk kita kutuk-mengutuk. Itu adalah satu tuntutan yang jelas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Balik, rujuk balik, baca balik. Semoga kita tidak membuat dosa dengan membawa satu pemahaman yang tidak tepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sampai ke puncak, Saudara Rafizi pun dah sampai. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hujan pun masih bertahan. Dan insya-Allah dalam PRN yang akan datang nanti, kita membawa kejayaan bukan saja setakat 9,832 undi kepada calon di sini,
tetapi insya-Allah kita akan tambahkan undi itu. Boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.